Ini bab mimpi di waktu siang. Ibnu Aun berkata, diambilnya daripada Ibnu Sirin, mimpi siang sama seperti mimpi malam. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Anas bin Malik, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu pergi ke rumah Ummu Haram binti Milhan. Pada ketika itu Ummu Haram adalah isteri kepada Ubadah bin As-Samit. Pada suatu hari baginda masuk ke rumahnya, maka dia memberi makan kepada baginda dan mengusap-ngusap rambut ataupun membelek-belek kepala, yakni rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fanama. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertidur, kemudian sedar sambil ketawa. Qalat Ummu Haram bertanya. Ummu Haram berkata, faqultu, maka saya bertanya, ma yudhikuka ya Rasulullah, apakah yang membuatkan engkau ketawa wahai Rasulullah? Qala, baginda menjawab, beberapa orang daripada umatku ditunjukkan kepadaku sebagai pejuang-pejuang fi sabilillah. Mereka meredah tengah lautan bagaikan raja-raja di atas singgasana, au mithlal muluk, atau seperti raja-raja alal asirah di atas singgasana. Syakka Ishaq syak dalam meriwayatkan lafaz ini, mulukan alal asirah ataupun mithlal muluk alal asirah. Ishaq bin Abdullah, salah seorang perawi tadi dalam sanad. Qalat Ummu Haram berkata, saya pun berkata wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar dimasukkan saya dari kalangan mereka, agar disenaraikan saya sebagai salah seorang daripada mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mendoakan untuknya, kemudian meletakkan kepala, lalu kemudian tertidur, kemudian tersedar pula, wa huwa yadhhak, sambil ketawa. Faqultu, saya pun bertanya, kata Ummu Haram, apakah yang membuatkan engkau ketawa wahai Rasulullah? Qala, baginda menjawab, nasum min ummati, ada beberapa orang daripada umatku ditunjukkan kepadaku sebagai pejuang fi sabilillah, seperti mana baginda telah bersabda pada kali yang pertama tadi. Qalat Ummu Haram berkata, saya pun bertanya wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah, mintalah dengan Allah agar dijadikan saya ini sebagai salah seorang daripada mereka. Qala, baginda bersabda, anti minal awwalin, engkau termasuk di antara kumpulan yang pertama. Selepas itu, di zaman Muawiyah bin Abi Sufyan, Ummu Haram telah meredah laut, fasuri'at an dabbatiha, dan beliau telah terjatuh daripada kenderaannya ketika keluar daripada laut lalu mati. Bab ru'yan nisa, ini bab mimpi orang-orang perempuan. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Kharijah bin Zaid bin Thabit bahawa Ummul Ala, salah seorang perempuan Ansar, beliau telah berbai'ah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menceritakan kepadanya, sesungguhnya mereka telah iqtasamu al-muhajirin qur'atan, telah mencabut undi untuk mendapatkan orang-orang muhajirin. Qalat, beliau berkata, yani Ummul Ala, fatara lana Uthman bin Maz'un, Uthman bin Maz'un terkena untuk kami, wa anzalnahu fi abyatina, dan kami membawa dia ke rumah-rumah kami. Selepas itu beliau jatuh sakit yang membuatkan beliau mati dalam kesakitannya itu. Setelah mati, beliau dimandikan dan dikafankan fi athwabihi, dikafankan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun datang, masuk. Ummul Ala pun berkata, faqultu, saya pun ucapkan. Ummul Ala berkata, saya pun ucapkan rahmat Allah ke atasmu, hai Abas Sa'ib,
Aku bersaksi ke atasmu, sesungguhnya Allah telah memuliakanmu. Terus ataupun lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mana engkau tahu bahawa Allah telah memuliakannya? Saya pun berkata, ku tebus engkau dengan ayahku, wahai Rasulullah. Kalau begitu, siapakah yang Allah muliakan? Yang ni kalau tidak dia, orang lagu dia ni, siapa yang Allah muliakan? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, berkata, amma huwa, adapun dia, maka demi Allah, laqad ja'ahul yaqin, dia telah pun mati. Wallahi, dan demi Allah, aku benar-benar mengharapkan kebaikan untuknya. Demi Allah, aku tidak tahu, padahal aku ini Rasulullah, apakah yang akan dilakukan terhadapku. Berkata Ummul Ala, demi Allah, aku tidak akan uzakki ba'dahu, aku tidak akan membersihkan, aku tidak akan membersihkan, memuji dengan kebaikan sesiapa pun selepasnya sampai bila-bila. Lepas ni aku tak akan puji siapa-siapa dah. Syuaib meriwayatkan daripada Zuhri hadis ini, dan dia berkata dalam riwayatnya, ma adri, yang ni hak Nabi kata, aku tidak tahu, ma yuf'alu bih, apakah yang akan dilakukan terhadapnya. Tadi kan ma yuf'alu bi, apakah yang akan dilakukan terhadapku. Tidak, bukan bi tapi bihi, apakah yang akan dilakukan terhadapnya, yakni terhadap Uthman bin Mas'ud itu. Qalat, Ummul Ala berkata dalam riwayat ini, keadaan itu membuatkan aku sedih, dan aku tidur. Selepas itu aku pun bermimpi, nampak Uthman mempunyai mata air yang berlari, sungai, dia mempunyai sungai yang berlari airnya. Fa akhbartu, lalu saya pun menceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda pun menjawab, berkata, dzalika amaluh, itu ialah amalannya. Air sungai yang mengalir itu adalah amalannya. Babun al-hulmu minasyaitan, mimpi yang buruk itu daripada syaitan. Apabila seseorang itu bermimpi, yakni yang buruk, maka hendaklah dia meludah ke sebelah kirinya, dan hendaklah dia berlindung dengan Allah. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Salamah bin Abdurrahman bahawa sesungguhnya Abu Qatadah Al-Ansari, dia ni adalah salah seorang daripada sahabat Nabi SAW, dan salah seorang daripada sahabat yang handal dalam menggunakan kuda. Qala, beliau berkata, ini Abu Qatadah, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mimpi yang baik itu daripada Allah, ar-ru'ya minallah, wal hulmu minasyaitan, dan mimpi yang buruk itu daripada syaitan. Apabila seseorang daripada kamu bermimpi yang buruk yang tidak disenanginya, maka hendaklah dia meludah ke sebelah kiri dan berlindung dengan Allah daripadanya. Falan yadurrah, syaitan tidak akan sama sekali memudaratkannya, menjejaskannya, mengapa-apakannya. Babul laban, ini bab susu. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Hamzah bin Abdullah bin Umar bahawa Ibnu Umar berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika saya sedang tidur, tiba-tiba kemudian dibawakan kepada saya mangkuk susu. Saya pun minum minhu, sebahagian daripadanya, daripada susu. Hatta ini, sehingga betul-betul saya nampak arri, kepuasan kerana meminum susu itu, yakhruju fi azafiri, dalam kuku-kukuku. Jadi aku betul-betul nampak arri ataupun arrai, kelembapan, basah, keluar, basah-basah, kesan meminum susu itu keluar, fi azafiri, dalam
setengah nuskhahnya min azafiri, daripada, kalau waktu jelaslah. Thumma a'taitu fadli, kemudian aku pun memberikan susu, lebihan susu itu kepada Umar. Qalu, para sahabat bertanya, fama awwaltahu ya Rasulullah, apakah engkau takwilkan wahai Rasulullah? Qala, baginda menjawab, al-ilmu, ilmu. Jadi bacanya al-ilmu ataupun al-ilma, boleh kedua. Bab idza jara al-laban fi atrafihi atau adhafirihi, kalau susu itu mengalir pada hujung-hujung anggota seseorang ataupun pada kuku-kukunya. Riwayat tadi juga daripada Ibnu Umar, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika aku sedang tidur, dibawakan kepadaku satu mangkuk susu. Aku pun meminum sebahagian daripadanya, sehingga aku nampak betul-betul, aku nampak arri, kelembapan ataupun macam keluar memercik peluh, itu arri ataupun arrai, yakhruju, keluar daripada hujung anggotaku, atrafi. Fa'ataitu fadli, selepas itu aku berikan lebihan susu itu kepada Umar bin Al-Khattab. Faqala man hawlahu, lalu orang-orang yang berada di sekeliling itu bertanya, fama awwalta dzalika ya Rasulullah, engkau takwil apa mimpi itu wahai Rasulullah? Baginda menjawab, al-ilm, ilmu. Babul qamis fil manam, ini bab baju dalam tidur, dalam mimpi maksudnya. Riwayat daripada Abu Umamah bin Sahal, sesungguhnya beliau telah mendengar Abu Sa'id Al-Khudri berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika aku sedang tidur, aku nampak orang dikemukakan kepadaku, ditunjukkan kepadaku orang ramai. Wa alaihim qumus, di mana mereka memakai baju, minha ma yablughu thudi, ada baju yang hanya sampai kepada teteknya saja, sekat tu. Ada di antaranya yang sampai ke bawah lagi. Umar lalu di hadapanku, dia memakai baju dalam keadaan dia menyeret baju itu, yakni ke tanah. Qalu, para sahabat bertanya, apakah engkau takwilkan wahai Rasulullah? Engkau takwil apa mimpi itu? Qala, baginda menjawab, ad-din, agama. Bab jarrul qamis fil manam, ini bab mengheret ataupun menyeret baju dalam mimpi, yakni memakai baju yang berjela-jela lah labuhnya. Dengan sanadnya, Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Sa'id Al-Khudri, beliau berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika saya sedang tidur, saya nampak orang dikemukakan kepada saya dalam keadaan mereka memakai baju. Ada di antaranya yang sampai ke tetek, ada di antaranya sampai ke bawah lagi daripada itu. Dan dikemukakan kepada Umar bin Al-Khattab dalam keadaan memakai baju yang menyeret. Di mana dia menyeret baju itu? Qalu, mereka bertanya, fama awal tahu, apakah takwilannya wahai Rasulullah? Qala ad-din, seperti tadi juga. Babul khudr fil manam, ini bab kehijauan dalam mimpi. Warrawdatil khadra, dan taman yang hijau. Diriwayatkan daripada Muhammad bin Sirin, beliau berkata, Qais bin Ubad berkata, pernah saya berada dalam satu perhimpunan, dalam satu halqah, yang mana dihadiri oleh Sa'ad bin Malik dan Ibnu Umar. Tiba-tiba Abdullah bin Salam pun lalu. Mereka pun kata, hadza rajulun min ahli jannah, ini salah seorang ahli syurga. Faqultu lahu, saya pun kata Qais bin Ubad itu, saya pun ceritakan kepadanya, yakni kepada Abdullah bin Salam, bahawa mereka berkata begini-begini. Qala, Abdullah bin Salam berkata, subhanallah, tidak sepatutnya mereka mengatakan sesuatu yang mereka tidak tahu. Sebenarnya saya pernah bermimpi semacam ada tiang, satu tiang yang diletakkan
di taman yang hijau, dan dipacak tiang itu di dalam taman tadi. Wa fi ra'siha urwah, di puncak tiang itu ada telinga dia, macam telinga, macam pemegang cetong tu kah, pemegang cetong tu telinga dia, pemegang apa di cawan tu kah, pak pegang tu, itu urwah. Ataupun tali, di ujung dia tu ada tali tempat pegang. Dan di bawahnya, di bahagian bawah tiang itu minsaf ialah wasif, yakni ada pelayan, ada khadam, ada bawah. Faqila, maka dikatakan irqah, dikatakan yakni kepadaku, naiklah. Saya pun naik sehingga saya pegang dekat telinga dia. Faqasastuha, lepas itu saya ceritakan mimpi itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda pun bersabda, Abdullah akan mati dalam keadaan berpegang dengan tali urwah yang kukuh, tali yang kukuh, tali yang teguh. Bab kashfil mar'ah fil manam, ini bab menunjukkan perempuan dalam mimpi, mendedahkan ataupun menunjukkan perempuan dalam mimpi. Diriwayatkan dari Aisyah, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, telah ditunjukkan kepadaku engkau telah ditunjukkan kepadaku dalam mimpi 2 kali. Tiba-tiba aku dapati seseorang membawa engkau dalam satu secebis saraqah, sutera haririn, iaitu harir. Saraqah tu makna harir lah, kalau tulan jadi badal kepada saraqah. Fayaqulu, orang itu pun kata, inilah isterimu. Saya pun buka, rupa-rupanya engkau. Faqulu, maka saya pun kata, kalau ini daripada Allah, ia akan melaksanakannya, ia akan menjadikannya. Babul harir fil manam, ini bab sutra dalam mimpi. Diriwayatkan dari Aisyah, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda seperti tadi juga, ditunjukkan engkau kepadaku. Kalau dia orang Arab ni, dia aku dulu, ditunjukkan kepadaku engkau, gitu. Tapi bahasa Melayu kurang guna gitu kan. Ditunjukkan engkau kepadaku, gitu. Sebelum aku mengahwinimu 2 kali, aku nampak malaikat membawa engkau dalam secebis sutera. Faqultu lahu, saya pun kata kepadanya, bukalah. Dia pun membuka. Tunjuklah. Dia pun buka. Yang ini tunjuklah, rupa-rupanya apa yang ada dalam itu engkau. Faqultu, saya pun kata, in yakun hadza min indillah, kalau ini daripada Allah, yumdihi, pasti dia akan melaksanakannya, yakni menjadikannya. Kemudian ditunjukkan engkau kepadaku pula, di mana dia membawa engkau fi saraqatin min harir, dalam satu kain sutera. Faqultu, saya pun kata, ikshif, dia pun buka. Fa idza hiya anti. Faqultu in yaku hadza min indillah yumdihi, seperti dia. Babul mafatih fil yad, ini bab anak kunci di tangan. Riwayat daripada Abu Hurairah, beliau berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diutuskan membawa jawami'il kalim, ini ajaran yang lengkap, yang merangkumi. Wa nusirtu birru'b, dan aku diberi pertolongan dengan menimbulkan rasa gerun, yakni di dalam hati musuh. Wa baina ana naimun, ketika aku sedang tidur, aku diberikan anak-anak kunci khazanah bumi ini. Fawudi'at fi yadi, anak-anak kunci itu diletakkan di dalam tanganku. Qala Muhammad berkata, wa balaghani, saya mendapat tahu bahawa jawami'ul kalim itu, iaitu Allah mengumpulkan perkara yang banyak perkara, yakni ajaran yang tercatat, yang tertulis dalam kitab-kitab sebelumnya, dalam satu perkara ataupun 2 ataupun seumpama itu, lebih kurang itu.
Bab ta'liq ataupun at-ta'alluq, hak lebih sesuai. Ini bab bergantung dengan tali ataupun dengan telinga bekas. Wal halqah, dan halqah. Apa ni? Halqah tu mata rantai ke ataupun bulatan apa-apa lah. Riwayat daripada Qais bin Ubad, tadi daripada Abdullah bin Salam, dia berkata, saya bermimpi semacam saya berada di dalam satu taman. Di tengah taman itu ada satu tiang. Di puncak tiang itu ada satu telinga ataupun tali. Faqila li, lalu dikatakan kepadaku, naiklah. Saya pun kata, saya tak dapat. Fa'atani wasif, lalu marilah khadam kepada saya. Dia pun angkat kain saya. Saya pun naiklah. Saya pun selepas itu berpegang dengan tali. Fantahai itu, dan sampai naik ke atas lah. Fantabahtu ni, fantabahtu, bukan fantahai itu nah. Fantabahtu, saya lepas pada tu terjaga. Fantabahtu, saya pun terjaga. Hak tadi mana? Hak tadi tak ada. Sini ada ni. Fantabahtu, bukan fantahai itu, fantabahtu, saya pun terjaga, sedarlah. Dalam keadaan duduk pegang, sedar tu dalam keadaan duduk pegang tali tadi ataupun telinga tadi. Faqasastuha, saya pun ceritakannya kepada Nabi SAW. Baginda pun berkata, tilkar rawdah, itulah taman itu, rawdatul Islam, maknanya taman Islam. Wa dhalikal amud, dan tiang tu maknanya tiang Islam. Dan urwah, tali ataupun telinga tadi, ialah al-urwatul wuthqa, tali yang kukuh. Engkau akan terus berpegang dengan Islam sampai mati. Itu maknanya. Baiklah, kita tengok semula tadi. Sebenarnya hadis-hadis ni kebanyakannya kita sudah jumpa dah, banyak kali dah jumpa. Tapi hak ni Imam Bukhari buat mari dalam bab ta'bir mimpi ni. Di sinilah sebenarnya tempat dia. Tempat ni. Jadi yang pertama malam ni kita jumpanya mimpi pada waktu siang ni. Setengah orang kata mimpi tengah hari ni tak boleh pakai. Dia bergantung kepada orang tu, bukan bergantung masa tu, tak kira. Tengah hari pun boleh juga, serupa juga dengan malam. Itulah yang dikatakan oleh Ibnu Sirin, imam dalam bab ta'bir mimpi ni. Dia kata, wa qala Ibnu Aun an Ibnu Sirin, ru'yan nahar mithlu ru'yal lail. Mimpi pada waktu siang ini serupa, sama seperti mimpi pada waktu malam juga. Imam Bukhari cara dia tu lain daripada yang lain. Dia mari tokoh dia lah, hak imam dalam bab ni. Hak imam dalam bab ni dia katakan, iaitu Ibnu Sirin. Dia kata mimpi tengah hari ini serupa dengan mimpi tengah malam. Sebagaimana mimpi tengah malam ada juga ngaruh, hak tengah hari pun ada. Ini bergantung pada orang tu. Buktinya bahawa mimpi pada waktu siang ni boleh dipakai juga. Imam Bukhari buat mari. Ni hadis ni. Hadis ditunjukkan kepada Nabi SAW, segolongan daripada umat dia yang meredah laut bagaikan raja di atas singgasana. Pergi perang. Jadi sudah tunjuk dah kepada Nabi, umat dia ni akan pergi perang, bukan atas darat ni, meredah laut, akan pergi perang. Dalam riwayat ni disebutkan di zaman Muawiyah bin Abi Sufyan. Dialah orang yang mula-mula meredah laut. Sebab itulah dalam Bukhari ni juga di tempat yang lain Nabi SAW bersabda, inna awwala jayshin min ummati yaghzuna al-bahr qad awjabu. Tentera yang mula-mula dari kalangan umatku meredah laut, qad awjabu, pasti masuk syurga. Siapa yang mula-mula sekali di kalangan sahabat yang pergi perang jadi panglimanya, jadi laksamananya, iaitu Muawiyah bin Abi Sufyan. Setengah mengatakan di zaman pemerintahan dia ketika dia jadi khalifah, tetapi yang betulnya ialah di zaman pemerintahan Sayyidina Uthman. Tetapi dia menjadi gubernur di Syria pada ketika itu. Tapi khilafah tu khilafah Uthman, di zaman khilafah Uthman.
Jadi hadis-hadis ini menunjukkan bahawa banyak perkara lah. Dulu pun kita sebut dah, boleh ulang lah. Sekali lagi, satu kelebihan Muawiyah. Kelebihan Muawiyah. Ini menunjukkan bahawa Nabi SAW sudah kata dah, itu tentera hak ikut alik belakang dia, hak ramai-ramai. Dia takkan hak nombor satu sekali tidak masuk syurga. Ini menunjuk isyarat kepada orang yang pergi perang pasal ahli syurga dalam Bukhari ni sendiri. Dan mulukan alal asirra, bagaikan raja-raja di atas singgasana ni. Istilah muluk, raja, dalam hadis ini dia tidak menunjukkan sesuatu yang tidak molek. Begitu juga dalam Quran. Tidak semesti kalau kata raja dalam Quran ataupun dalam hadis maknanya dia tak molek. Tak. Bahkan banyak yang menunjukkan molek. Baca di sini. Ini satu berita gembira. Satu berita maknanya hebat lah. Hebat, menggerunkan orang. Itu yang kedua. Yang ketiganya, Ummu Haram minta. Minta biar Nabi doa ke dia, biar masuk. Termasuk dalam tu. Nabi pun doa. Kalau tak molek, doa ke dia. Dan betulnya dua kali. Hak betulnya Nabi SAW kata kamu masuk dalam kumpulan yang pertama. Memang dalam kumpulan yang pertama. Kumpulan yang kedua mana? Yazid bin Muawiyah, anak dia yang menjadi panglimanya, pergi perang meredah laut juga. Hak tu hak tu pun pergi perang meredah laut juga. Tapi hak tu yang kedua. Dia tidak termasuk dalam hak tu yang kedua, tetapi masuk dalam yang pertama. Itulah. Jadi hak ni nak cerita di sini, mimpi ni pada waktu siang ke malam? Jawabnya siang. Mimpi pada waktu siang juga menjadi kenyataan kemudian. Mana berapa tahun kemudian? Banyak tahun lah, puluh tahun kemudian baru menjadi kenyataan. Kadang-kadang mimpi ni lama. Seperti Nabi Yusuf tu mimpi masa kecil 40 tahun kemudian baru menjadi kenyataan mimpi dia. Dia kata ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Itu hak dia mimpi tu, wayak kaya dia tu. Nampak 11 bintang dan bulan, matahari bersujud kepadaku. Dia mimpi. Hak tu 40 tahun kemudian baru menjadi kenyataan. Hak ni puluh tahun lah. Hak ni menjadi kenyataan di zaman Sayyidina Uthman. Dan selain daripada itu, daripada hadis ini juga menunjukkan bahawa orang perempuan boleh pergi berjihad juga. Ni boleh pergi berjihad juga. Selepas Nabi. Kalau sudah masuk zaman Nabi saja, khusus dengan zaman Nabi saja, tentulah tak pergi. Ni pergi ni. Bahkan Nabi doa untuk dia. Maknanya boleh. Daripada hadis ni juga boleh kita buat kesimpulan, perempuan boleh keluar rumah untuk sesuatu pekerjaan. Kalau pekerjaan yang bahaya macam tu, mengancam nyawa macam tu pun boleh pergi. Hak lain pun boleh. Asalkan dengan maksud yang baik. Tu yang ketiga. Yang keempat, yang kelimanya, kalau kita nak ambil pengajaran daripada hak ni, ada sebabnya ada orang kemudian ni macam-macam lah, pasal dia tidak mengaji lah. Dia kata orang perempuan tak boleh naik motor. Dia kata tak boleh naik basikal, tak boleh naik. Bawa kereta pun tak boleh juga. Bawa kereta pun tak boleh juga. Tak betul hak tu. Sebab hak ni dia naik dia naik dabah. Dabah ni binatang. Jadi dalam riwayat yang lain disebut himar. Disebut himar. Jatuh tu daripada himar. Dalam setengah riwayat disebut unta. Itu tidak jelas lah. Tapi binatang lah. Kalau naik binatang tu boleh. Naik motor boleh lah. Sebab apa? Motor tidaklah kocok sampai gitu mau. Tidak bahaya. Ni dia jatuh ni. Jatuh mati. Ini semua menunjukkan boleh kita ambil daripada hadis ni. Bab ru'yan nisa. Ini bab mimpi orang-orang perempuan. Lagu mana? Dulu cerita dah hak lelaki, hak perempuan lagu mana? Imam Bukhari nak cerita supaya mimpi orang lelaki, mimpi orang perempuan supaya. Takut-takut kita kata orang perempuan ni ada ketikanya dia mari kota. Pada ketika dia mari kota tu mimpi dia tak boleh pakai. Tak. Pada ketika mari kota pun boleh. Yang pentingnya orang tu diri tu, dia molek ke tidak molek. Nak tahu molek ke tidak molek, sebab kita sudah sebut dah dulu. Dalam hadis ada sebut dia kohar akhir zaman ni
Mimpi orang yang paling tepat ialah orang yang cakap betul. Tu. Kau betul dia, kau benar dia dalam kehidupan dia, kau tepat mimpi dia. Tu dalam hadis ada disebut. Lepas tu cerita Ummul Ala ni. Seperti kita terjemah tadi lah. Jadi mana di sini tak boleh nak puji orang sembarangan, tak boleh. Kita tidak tahu kenapa orang tu zahir nampak baik pun tak boleh. Cuma kita mengharapkan kepada Allah sahaja. Minta doa biar Allah SWT bagi kelebihan kepada dia. Nak kata putus, dia mendapat rahmat, dia ni, kita nak bersaksi bahawa Allah telah memuliakan dia macam sini, tak boleh. Tak boleh lagi. Sahabat ni mulia lah lebih lah. Uthman bin Mas'ud ni Nabi puji benar lah, tapi tak boleh kata lagi. Ini pengajaran kepada kita lah. Orang lain kau tak boleh lah. Kita boleh hanya mengharapkan saja, doa. Sehingga Nabi SAW kata usaha ke dia, aku ni tak tahu lagi apakah yang akan dilakukan terhadapku. Dalam satu riwayat lagi, apa yang akan dilakukan terhadapnya. Aku ni Rasul, kalau nak kira aku tak tahu belaka lah. Allah tak lagi tahu kepada aku. Orang lain lebih-lebih lagi lah tak boleh nak kecek benda lagu tu. Aku pun tak boleh kecek. Hanya boleh kecek kalau Allah bagi tahu. Gitu. Jadi ini pengajaran kepada sahabiah ni. Dia pun kata aku tak say dah nak kata siapa-siapa molek baik lepas pada ni sampai bila-bila tak say kata dah. Sebab apa? Adanya ni. Tapi dalam riwayat satu lagi tu, dia kata bila Nabi SAW kata gitu, dia sedih lah. Moga waktu tu macam saudara dia lah, adik-adik dia lah. Dan moga boleh kepada keluarga dia, Uthman bin Mas'ud tu. Jadi dia lah yang cara agapanya. Jadi sedih lah. Bila sedih tu, lepas tu mimpi. Dia pun tengok Uthman ni berada di satu tempat dan dia mempunyai mata air dia sendiri yang mengalir. Nabi SAW kata itulah amalan dia. Jadi mata air yang mengalir yang tidak putus-putus tu ibarat amalan kita. Amalan kita. Mana di alam misal ditunjukkan dalam bentuk mata air, sungai. Sungai yang mengalir itu ibarat amalan seseorang. Itulah amalan dia. Ini makna tanda baik lah, tanda baik. Tapi hak tadi yang dia larang, mana dia nak ajar tak sewi kata. Tak sewi kata. Jadi kalau ada bukti petunjuk daripada Tuhan, misalnya sini Ummul Ala tu mimpi, maka itu satu isyarat daripada Allah Subhanahu Wa Taala bahawa dia baik. Kita boleh kata sekadar tu. Ini mimpi yang buruk daripada syaitan. Ini pun sudah berapa kali kita sudah jumpa dah. Malah kalau mimpi tak molek tu jar daripada syaitan. Bila begitu, kita kena buat kan? Mimpi tak molek lah yang tidak menyenangkan kita. Ludah sebelah kiri. Ludah tu bukanlah ludah banyak. Ludah macam orang bomo tu lah, macam jampi tu. Ludah sikit-sikit, waktu ambil air liur sikit-sikit. Gitu. Ludah sebelah kiri. Ikutlah duduk sebelah mana pun, ke sebelah kiri, ke arah kiri. Kalau duduk menyengking sedar tu, ke kiri lah. Kalau duduk terletak, ni. Gitu. Dan berlindung dengan Allah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Kata gitu. A'udzubillahi minasyaitan. Ludah patut a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Syaitan tidak akan memudaratkannya. Jadi dengan kita buat gitu, walaupun mimpi itu menakutkan ke apa, tak akan jadi apa-apa. Ada sudut usilah. Ini hadis ini menunjukkan bahawa mimpi itu ada dua macam, hak baik, hak tak baik. Hak tak baik itu daripada syaitan, gangguan. Kalau tidak ada pedoman benda macam ni, kadang-kadang seseorang tu jadi terfikir, jadi takut, tak terpasar. Tapi kalau kita ada pedoman gini, senang, tak ada apa. Tak usah duduk heran, tak usah duduk cara, tak jadi apa. Cuma dia nak menakut-nakutkan kita, menyusahkan kita. Babul laban, ini bab susu. Yang di dalam mimpi itu, kalau mimpi susu, apa makna susu? Riwayat daripada Ibnu Umar, dia kata Nabi SAW cerita ni, dibawakan kepadaku semangkuk susu, aku pun minum, sehingga nampak macam peluh lah keluar ni daripada tubuh ni sampai ke hujung-hujung jari ni. Hujung jari, mana kita kata kalau peluh ni pada kulit munasabah, ni pada kuku ni, kuku peluh kah?
Pun tubik juga macam peluhnya. Mana nak rayaknya betul-betul puas lah. Betul-betul puas. Lepas pada tu hak lebih lagi, dalam bekas tadi hak lebih lagi, sebab Nabi tidak minum habis, dia bagi kepada Umar. Umar pun minum. Sahabat pun tanya, engkau tahu apa wahai Rasulullah mimpi susu tu? Dia kata ilmu. Mana ini kelebihan Sayyidina Umar. Selain daripada Nabi SAW sendiri tu minum tu, dapat ilmu daripada Allah SWT tu, siapa puas betul, siapa tempat yang tidak sepatutnya memercik peluh, kita kata kulit ni menasabah sini pun keluar juga. Maknanya banyak benar, sakai benar lah ilmu diberikan oleh Allah kepada Nabi SAW. Siapa puas. Jadi lepas tu Sayyidina Umar dia dapat bekas mulut Nabi SAW, hak lebih. Sebab itulah dalam kajian Syah Waliullah dalam kitab Izalatul Khafa an Khilafatil Khulafa, dia kata semua mazhab ni, semua mazhab fiqh pada hakikatnya balik Sayyidina Umar. Itu punca nombor satu sekali mengikut kajian dia. Sebab apa? Tak ada sahabat lain yang begitu banyak ilmu dia. Sebab itulah dulu ana pernah terjemuh fiqh Umar, satu bahagian daripada Izalatul Khafa an Khilafatil Khulafa. Dia daripada kitab itulah. Dalam tu memang banyak ilmu. Kalau kita perhati situ, memang apa? Ni mazhab ni ambil ni, Umar. Ni mazhab ni ambil ni. Kita nampak, kita akan nampak punca bagi segala-galanya ialah Umar. Sehingga Syah Waliullah kata, kalau kita nak katakan imam-imam mujtahid, orang kata mujtahid mutlak ni, kalau nisbah kepada Umar, bukan mutlak lagi, hak mutlaknya Umar tu, kata dia. Hak ni macam muntasib gitu saja. Itu kata Syah Waliullah. Maknanya ilmu Umar ini luas sangat. Jadi sebab apa? Sebab Rasulullah bagi hak lebih dia. Jadi takwilan dia hanya ilmu. Jadi kalau kita mimpi minum susu, maka takwilannya ialah ilmu. Susu apa? Semua susu ke? Tak. Ni disebut ni. Dia sebut susu unta. Susu unta. Dia kata ni. Kalau susu unta ni nombor 9 dalam hasyiah ni, isyarat kepada seseorang itu akan mendapat harta yang halal, boleh jadi, atau ilmu. Dia memberi dua makna. Susu lembu, harta yang halal, dan fitrah, seseorang akan mendapat kesucian fitrah. Yang ni agama lah, agama yang baik. Mana sana? Susu kambing ataupun biri-biri, harta yang halal juga. Dan kegembiraan, dia akan mendapat keseronokan. Begitu juga kesehatan tubuh badannya. Itu kalau mimpi minum susu kambing ataupun susu biri. Tetapi kalau susu binatang liar lah, binatang lain lah, itu bermakna syak dalam agama. Seorang akan syak dalam agama. Katakanlah dia minum susu rimah, ataupun susu babi ke ataupun apa-apalah binatang liar, maka bermakna dia akan syok dalam agama, akan timbul syok dalam agama. Kena beringat. Jadi mimpi-mimpi ini adalah panduan kepada kita, rahmat Allah SWT kepada kita. Ada orang mimpi kadang-kadang dia ngapa Quran. Adalah mana peristiwa ni, peristiwa yang betul. Dia ngapa Quran, lepas pada tu dia mimpi hilang Quran semua, hilang daripada, macam hilang keluar daripada dada dia. Lagu mana? Bahaya tu. Beringat sikit kalau mimpi lagu tu. Alah kau Quran kau tak ada kau. Kita mimpi gitu. Kita ingat, lepas tu kita tak ingat kau. Tak molek lah ke mana-mana. Ni Quran tu siapa tak ada. Buka Quran kosong. Isyarat dia akan keluar daripada Islam. Wal'iyadzubillah. Memang berlaku gitu. Pelik. Pelik.
Dan orang tu dia cerita kepada Anas sendiri bahawa selepas pada tu dia masuk Islam pula. Dia mimpi pula boleh baca Quran. Dia boleh baca Quran. Memang tak lama masuk Islam pula, balik mari semula. Jadi benda-benda macam tu pengajaran berlaku tu. Pengajaran berlaku. Jadi kalau mimpi susu semua tak adilah. Jadi hak Nabi minum susu ni biasanya susu unta lah. Susu unta yang biasa di kalangan dia, ataupun susu lembu, ataupun susu kambing. Begitulah. Ini bab kalau susu itu mengalir di hujung-hujung anggota dia, ataupun azafiri, pada hujung-hujung jari dia, anggota dia, ataupun pada kuku-kukunya. Fi di sini dia sebut fi. Dia sebut fi tu sebab dalam setengah riwayat ada sebut fi tadi, fi tu. Dalam setengah riwayat min. Kalau min keluar daripada kuku, tak pelik lah, keluar dalam kuku, itu ada takwilah dia lah di sini. Ada takwilah dia. Ni nombor 7 nombor 7 kalau kita tengok situ. Yakhruju, kata dia, min asfari wa yurwa yajri min azafiri. Tak apa lah kata. Khuruj ini biasanya digunakan dengan min, mana kharaja minal badan hasilan wa zahiran fil azafir. Begitu takwil dia. Jadi yakhruju fi azafiri inni la ara hatta inni la ara ar-rayya yakhruju fi azafiri. Ni takwilah dia. Yani yakhruju minal badan hasilan atau zahiran fil azafir, nyata pada kuku tu. Tak apalah. Lepas pada tu mimpi baju pula dalam tidur. Mimpi baju. Jadi fil manam ni maknanya tidur. Baju dalam tidur. Maksudnya manam di sini dalam mimpi. Dalam mimpi. Ni pun cerita Sayyidina Umar juga. Ditunjukkan kepada Nabi SAW, ada orang pakai baju sekat ni. Pendek baju dia, singkat. Ada bawah lagi pada tu, ada bawah lagi macam-macam lah. Umar ni pakai baju labuh sampai menyeret tanah baju dia. Sahabat tanya, kata awil apa wahai Rasulullah? Ad-din, agama. Kalau baju maknanya agama. Walibasut taqwa dzalika khair. Itu dalam Quran. Libasut taqwa dzalika khair. Begitu juga libas, dia ada kesesuaian dia tu, ada kesesuaian juga. Libas ni kan, pakaian ni kan, dia menutup kita, aurat kita, kemaluan kita. Bila kita tutup tu, maka kita jadi mulia. Begitulah juga dengan agama, menutup keperluan kita. Kalau kita sejuk, dengan baju tu hilang sejuk. Begitu juga kalau kita nak tahu apa-apa, dengan agama tu kita boleh tahu. Kalau kita perlu tutup daripada panas, kena guna baju. Kalau keperluan hidup ni, agama tu macam pakaian lah. Gitu. Susu, sebab tadi susu dia ada kesesuaian juga. Sebab manusia ni mula-mula molek baik untuk dia, mula-mula sekali dia minum susu. Hak tu hak fitrah pada ketika suci tu, dia minum susu. Sebagaimana susu tu perlu, kalau seorang tu tak makan, kalau lain minum susu saja, padan dah, cukup, sehat dah dia. Begitulah juga
dia perlu kepada ilmu. Ilmu ni makanan rohani, susu makanan jasmani. Apa yang diperlukan oleh tubuh? Makanan. Makanan di antara yang terbaiknya susu. Yang diperlukan oleh ruh kita ilmu. Ilmu tu macam makanan. Itu dia ada kesesuaian. Supaya juga dengan baju. Lepas tu mengheret baju dalam mimpi, heret baju. Sebab gini Imam Bukhari buat tajuk ni sebab kan ada banyak hadis yang melarang orang tu melabuhkan pakaian dia. Tak boleh, bahkan Allah SWT tak pandai kepada orang tu, tak pandai kepada orang yang man yajurru thawbahu khuyala. Jadi ni macam mana? Imam Bukhari nak cerita hak dalam mimpi ni lain, hak luar lain. Gitu. Setengah-setengah orang dia faham daripada hak ni, dia pun kata luar ni pun kita kena pakai jubah labuh lah. Itu menunjukkan agama kita molek. Tak, hak tu hak luar lain. Hak dalam mimpi tu lagu lain. Hak luar tak boleh. Tapi kalau dalam mimpi kau molek lagu. Kau labuh kau molek. Itu sebab ni dalam hasyiah ni dia sebut ad-din wa fi nawadiril usul. Dalam nawadiril usul karangan Hakim Tirmizi, ini bukan. Wattafiqa ala anna al-qamis yu'abbaru bid-din. Semua ulama sepakat mengatakan baju ni ditakbirkan dengan agama. Fa inna tulahu yadullu ala baqa'i athari sahibihi min ba'dihi. Kalau baju tu labuh, kau labuh kau molek, dia menunjukkan kesan dia selepas dia tak ada. Kesan dia selepas dia tak ada. Mana selepas dia mati ada lagi peninggalan dia tu. Ini termasuk di antara contoh yang terpuji, molek dalam mimpi tapi dalam sedar tak molek. Pakai baju labuh ni tak molek dalam jaga, tapi kalau dalam mimpi tak apa. Kalau dalam mimpi tak apa. Jadi kita tak boleh nak buat daripada hak ni, buat kesimpulan orang hak tak pakai baju labuh tu makna dia kurang agama. Hak pakai baju labuh tak boleh. Itu dalam kenyataan, alam musyahadah ni lain. Tak boleh. Alam mimpi lain. Gitu. Sebab akan datang kita akan jumpa ada juga yang hak dalam kenyataan ni tak molek, tapi dalam mimpi dalam mimpi tak molek, dalam kenyataan molek. Ada juga. Hak ni dalam kenyataannya tak molek kalau labuh tu pakaian, tapi kalau dalam mimpi molek. Gitu. Maknanya agama gitu. Pakai baju labuh. Ini pun tentang Sayyidina Umar juga. Banyak sangat ada hadis tentang Sayyidina Umar. Babul khudr fil manam war rawdatil khadra. Ini bab kehijauan dalam mimpi. Kalau kita mimpi tengok hijau. Apa makna? Begitu juga taman yang hijau. Ini cerita Abdullah bin Salam ni. Ada orang duduk cakap-cakap, orang kata dia ni salah seorang ahli syurga. Saya pun rayak ke dia lah. Yang orang duduk cara gini-gini tentang Tuhan ni. Dia kata subhanallah. Bapa duduk kecek barang hak tak tahu. Ini bapa dia kata gini. Tak betul ke? Dia tidak ahli syurga ke? Yang dia menafikan itu. Siapa kata subhanallah? Tidak. Dia tawadhu. Inilah orang yang dididik oleh Nabi SAW. Dia jenis lagu tu. Dia tidak terang. Dia tak kata. Kalau orang terang dah pun dia cuba mengelak. Dia cuba mengelak daripada mungkin timbul fitnah lah yang tidak baik, sama ada kepada diri dia atau kepada orang lain. Gini cerita dia sebenarnya setara ni je. Dia kaya. Jadi orang buat kesimpulan sendiri. Gitulah kira-kiranya maksud dia ni. Dia kata dia mimpi dia tengok satu tiang dalam taman yang hijau. Dipacok di situ tiang. Di atas sekali tu ada tali, ataupun kita kata tadi kepada dia telinga dia. Dan di bawah dia tu ada khadam. Orang pun kata ke dia, naiklah. Kan tadi ada beberapa riwayat kan. Dalam setengah riwayat dia kata tak boleh. Lepas tu kata naiklah. Tolong orang tu tolong akak kain dia. Akak naik kain dia, nak suruh mudah sikit naik. Naik. Lepas pada tu dia pun pegang hak atas tu.
Saya cerita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pun kata, Abdullah ni akan mati dalam keadaan dia berpegang dengan tali yang kukuh. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Orang yang berpegang dengan tali yang kukuh tu mana berpegang dengan agama. Kalau berpegang teguh dengan agama, tidak akan masuk syurga. Jadi sahabat-sahabat lain buat kesimpulan gitulah, ahli syurga lah. Gak dia kata tidak terang, dia akan masuk syurga, cuma kata dia akan mati dalam keadaan pegang teguh dengan agama. Gitu je. Dia tak say. Benda hak tidak terang tu nak kata lagu tu tak molek lah, kata dia. Hak Nabi katanya sekadar tu je. Abdullah ni akan mati dalam keadaan dia berpegang teguh dengan agama, dengan tali agama. Tali agama lah maksudnya. Tali yang kukuh tu maksudnya agama. Jadi sahabat-sahabat lain buat kesimpulan bahawa dah kalau mati dalam agama dengan teguh lagu ni, lepas tu naik pula tinggi tu, maknanya tiang tu, inilah yang menguatkan. Ataupun kalau tiang tu kita kata tiang bendera, maknanya jadi mercu lah, mercu tanda kita kata. Dia naik tu sampai ke atas. Sampai ke atas tu pegang ke mana. Tiang tu dalam riwayat asal lagi kan, tiang tu maksudnya tiang Islam dah. Mana kalau naik sekerak pun dia ledah tu. Muka tiang tu tiang Islam. Ni naik sampai ke puncak dia, ke puncak dia. Maknanya itulah sahabat-sahabat buat kesimpulan dia ni ahli syurga. Dia tak say lagu tu. Dia tak say lebih-lebih. Dia tak say. Jadi ni nak ceritanya suasana yang comel lah. Taman itu hijau. Dalam riwayat kemudian ni dia kata taman itu hak hijau tu taman Islam maksudnya. Jadi seperti mana taman yang hijau kan menyenangkan hati kita, menarik perhatian kita, menyegarkan kita, menyeronokkan kita duduk di situ. Lepas tu taman itu juga, syurga ni penuh dengan taman. Jadi isyarat kepada hak tu. Jadi orang yang duduk dalam dunia ni dalam taman Islam, maknanya dia menyesuaikan diri dia untuk masuk ke taman dalam syurga. Gitu. Ini di sini Imam Bukhari nak cerita berkenaan dengan warna tu pula. Jadi dalam mimpi ni dia ada kaitan belaka. Kalau warna hijau, lagu mana? Itu tanda subur. Baiklah, moleklah. Dan benda ni boleh dikatakan sampai di alam nyata ni, alam kenyataan ni, alam sedar ni pun orang duduk kena begitu. Kalau hijau ni maknanya subur. Hijau makna kejayaan, kemenangan. Kalau merah bahaya. Tu orang ramai ni pun faham gitu. Jadi dalam hadis ni pun ada isyarat juga. Tapi ini semua tidak bermakna nak suruh kita pakai hak hijau semua. Dah, tidak, tu lain. Hak ni bab mimpi ni. Ni bab mimpi. Sebab tak adil lah. Kita tak boleh kata dah dalam mimpi tu maknanya ilmu banyak pakai labuh. Jadi luar ni pun kita nak pakai labuh. Tak boleh. Suku tu. Bab lain tu. Lepas tu tunjukkan perempuan dalam mimpi. Ni pun sudah banyak kali kita jumpa. Jadi Nabi SAW ni sebelum nikah dengan Aisyah ni 2 kali dia tunjuk kepada dia. Dalam riwayat yang pertama ni ada 1 orang mari. Dalam riwayat yang kedua malaikat. Jadi tidak bercanggah. Tidak bercanggah ni. Sebab malaikat tu mari dalam rupa orang. Mari. Dalam riwayat yang pertama dia kata saya buka. Dalam riwayat yang kedua Nabi kata bukalah. Dia pun buka. Nampak sekali tengok nampak bercanggah. Hak dalam riwayat yang pertama tu maksud dia saya pun akshifuha. Saya pun minta buka, minta dia buka. Gitu. Saya buka. Maksudnya saya minta dia buka. Dengan takdir amir yang menyuruh. Sebab kita kata Perdana Menteri telah membangunkan ataupun membina bangunan ni. Bukan makna dia buat sendiri, dia suruh. Hak ni pun makna gitulah juga. Dia suruh buka. Satu. Yang keduanya menunjukkan boleh tengok gambar. Gambar di sini. Orang perempuan boleh. Terutama pada ketika nak nikah ke apa. Ni dalil dia ni. Mana sebelum nikah tu tunjuk. Tunjuk. Boleh. Tak apa. Yang ketiganya ini menunjukkan kelebihan Aisyah itu. Dah kalau malaikat buat mari dalam kain sutera pula. Sutera tu juga menunjukkan kekuatan. Dan mahal, bernilai, sesuatu yang bernilai.
Sebab tu dalam hasyiah ni pun dia sebut sutra tu sendiri makna apa dia. Makna dia gitulah. Jadi wak mari tu dalat tu tunjuk kepada dia. Nabi SAW pun kata, kalau ini daripada Allah, tentu dia akan melaksanakannya, menjadikannya, akan jadilah ke mana-mana pun. Dia kata. Jadi hak ni ulama khilaf. Sebelum dia jadi nabi ke atau selepas dia jadi nabi? Kalau selepas dia jadi nabi, ketika dengan Khadijah, kau selepas daripada Khadijah mati ditunjukkan ni. Itu banyak khilaf. Tetapi yang lebih sahihnya ialah selepas Khadijah mati ditunjukkan kepada Nabi SAW gitu. Selepas dia jadi nabi lah. Tu dah tu. Selepas dia jadi nabi. Dia ditunjuk 2 kali. Dan memang pun dalam kenyataannya Nabi SAW telah menikahkan sungguh dengan Aisyah. Ini dia cerita hak dulu. Cerita hak dulu. Maknanya kalau sebab itu dalam hasyiah ni dia kata qala Ibnu Battal nombor 14 mimpi tengok orang perempuan dalam mimpi menunjukkan bahawa orang itu, perempuan itu akan menjadi isteri kepadanya dalam kenyataan. Boleh jadi. Boleh jadi. Lepas tu dia macam-macam pula. Salah satunya sepuh ni, seperti mana ditunjukkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ni. Satu makna. Satu lagi makna dianya, seseorang itu akan mendapat dunia. Akan mendapat dunia, sesuatu yang istimewa daripada dunia. Sebab perempuan itu makna dia dunia. Dalam alam misal, perempuan maknanya dunia. Dia akan dapat dunia. Dunia ni macam-macam. Hak molek atau tak molek ada. Dia akan dapat dunia. Ataupun dia akan mendapat kedudukan dalam dunia. Boleh jadi juga. Kalau dia mimpi tengok perempuan, ditunjukkan perempuan kepada dia, atau dia mendapat perempuan itu, ataupun dia akan mendapat rezeki yang luas, keluasan dalam rezeki. Itu maknanya kalau dia mimpi orang perempuan. Inilah asas di sisi ahli-ahli takbir mimpi, kata dia. Kalau berkenaan dengan perempuan sekitar, inilah asas dianya. Tetapi boleh jadi kadang-kadang mimpi perempuan ini boleh jadi menunjukkan juga kepada fitnah yang akan berlaku kepada dia berkaitan dengan dunia ni. Berkaitan dengan dunia. Gitulah. Jadi mimpi hak Nabi ni memang dia jelas lah, dah mimpi nampak rupa Aisyah tu. Nampak rupa Aisyah tu. Jadi ini semua ni kan, kalau kita perhati ni semua ni, hak dululah kita duduk bicara tentang umur Aisyah ke apa tu semua ni. Apakah tunjuk ni ketika mana, umur berapa? Kalau kita terima umur budak, budak lah. Tak ada sebut pula sebagai budak, sebut sebagai perempuan biasa. Sebut sebagai perempuan biasa. Gitu. Lepas tu babul mafatih fil yad. Kita berhenti sekat tu. Wallahu a'lam. Wa akhiru da'wana.